Terdapat beberapa salah faham dalam Islam terhadap poligami. Antara salah faham masyarakat Islam terhadap poligami ialah: yang pertama, salah tafsir ayat Al-Quran. Yang kedua, ramai yang berpendapat hukumnya adalah harus. Yang ketiga, mempunyai syarat yang tertentu. Yang keempat, perlu mendapat keizinan daripada isteri yang sebelumnya. Yang kelima, perlu mendapat izin daripada mahkamah. Yang keenam, orang kaya sahaja layak berpoligami manakala orang miskin sebaliknya. Yang ketujuh, kahwin ikut sunnah Nabi. Yang kedelapan, suami mendapat madu, isteri mendapat hempedu. Yang kesembilan, poligami adalah dosa besar. Yang kesepuluh dan terakhir iaitu berpoligami adalah menurut nafsu semata-mata. Salah tafsir ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kewujudan dan kebenaran amalan berpoligami adalah tidak dapat dinafikan lagi seperti yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 3 yang bermaksud, maka kahwinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai 2, 3 dan 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah satu saja. Berpandukan ayat tersebut, apa yang dapat difahamkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala membuat tawaran dan pilihan kepada kaum lelaki agar menikahi wanita-wanita sebanyak 2 atau 3 atau 4 orang. Kenapa salah tafsir? Ada apa? Jelaslah nas-nas di atas bermaksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi pilihan kepada manusia dalam melaksanakan tuntutan syariat. Mereka diberi kelonggaran dalam mengamalkan serta mengikut tahap kemampuan dan keimanan masing-masing. Jelaslah poligami itu adalah merupakan keutamaan dan monogami hanyalah pilihan atau alternatif sahaja. Perkara ini terbukti di zaman Rasulullah SAW bahawa para sahabat salafus soleh sehinggalah sekitar 700 setelah itu, kebanyakannya umat di zaman itu menjadikan poligami sebagai keutamaan dan tradisi. Oleh itu, pilihan pertama sekali ialah 2 orang, pilihan kedua ialah 3 orang, pilihan ketiga ialah 4 orang. Dengan lain-lain perkataan, kaum Adam adalah digalakkan berkahwin 2 terlebih dahulu dan bukannya berkahwin 1. Bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahawa sekiranya kamu tidak dapat berlaku adil, maka pilihan terakhir untuk kaum Adam atau pilihan yang selemah-lemah iman adalah beristeri 1 saja. Ayat tersebut adalah sama maksud dan kedudukannya seperti hadis yang berikut yang bermaksud, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah ia dengan tangan. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lisan. Dan jika kamu tidak mampu, cegahlah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Ramai yang berpendapat hukumnya adalah harus. Kebanyakan umat di akhir zaman menganggap bahawa hukum poligami itu adalah harus. Sebenarnya hukum poligami yang asalnya adalah sunnah dan ia boleh menjadi wajib dan harus. Seperti yang sedia maklum, semua perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW adalah sunnah serta menjadi panduan ibadah untuk umat baginda. Bukti poligami itu sunnah ialah Rasulullah SAW telah mempraktikkan pernikahan poligami sekurang-kurangnya sebanyak 11 kali dan bukannya 2 kali. Jika Rasulullah SAW bernikah cuma 2 atau 3 kali, mungkin bolehlah dikatakan keharusan berpoligami, tetapi ini lebih daripada 10 kali dan setiap kali pernikahan itu adalah rahsia, kepentingan dan hikmah di sebaliknya. Juga pernah Rasulullah SAW telah menasihati seorang sahabat yang tidak mahu berkahwin. Beliau cuma mahu beribadat saja. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda serta menasihatkan kepada sahabat tersebut yang baginda juga makan, minum, berkahwin, tidur dan lain-lain. Dalam nasihat tersebut, Rasulullah telah menyebut berkahwin adalah salah satu daripada ibadah yang dilakukannya. Ramai yang berpendapat hukumnya harus. Jika hukum asalnya harus, baginda SAW akan menasihatkan sahabat tersebut, terpulanglah kepada kamu sama ada hendak kahwin atau tidak.
Tetapi tidak, baginda telah menyatakan seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini. Hal ini menunjukkan bahawa perkahwinan itu adalah sunnah yang amat penting dan digalakkan. Perkataan jika kamu tidak takut tidak berlaku adil itu juga menunjukkan pilihan yang tidak begitu kuat. Maksudnya, sekiranya mereka takut tidak dapat berlaku adil, maka bolehlah dikurangkan daripada 4 kepada 3, 2 dan hingga seorang saja. Tetapi jika mereka yakin tak boleh berlaku adil, walaupun bukan 100%, terutama dalam hal kasih sayang, amat sukar untuk berlaku adil, maka pernikahan poligami itu boleh diteruskan dan tidak menjadi masalah sama sekali. Memang tidak dapat dinafikan, keadilan dalam berkasih sayang sememangnya sukar untuk dilaksanakan walaupun dalam kes pernikahan monogami sekalipun. Mempunyai syarat yang tertentu terutamanya adil. Sebenarnya poligami itu tidak mempunyai apa-apa syarat untuk kaum lelaki, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah mengizinkan seorang lelaki itu bernikah sehingga 4 orang. Seperti yang dinyatakan dalam ayat di atas yang bermaksud, maka kahwinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai 2, 3 dan 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kahwinlah satu saja. Hal ini telah membuktikan bahawa lelaki boleh berkahwin mengikut kesukaan mereka bila-bila masa tanpa ada syarat. Sebenarnya adil bukanlah syarat utama untuk berpoligami. Syarat adil itu hanya timbul apabila seseorang lelaki itu telah berpoligami. Dengan lain-lain perkataan, selagi mana lelaki itu belum berpoligami, selagi itulah syarat adil tidak dapat timbul sama sekali. Keadilan di sini juga bukanlah bermaksud sama rata, tetapi meletakkan sesuatu yang berada di tempatnya. Sebagai contoh, isteri pertama boleh mendapat lebih perbelanjaan kerana anaknya mungkin lebih ramai daripada isteri pertama, daripada isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Saya akan pass slide seterusnya kepada ahli kumpulan saya iaitu Asma. Umat Islam berpendapat bahawa si suami perlu mendapat keizinan daripada si isteri untuk berpoligami. Salah. Sebenarnya si suami yang ingin berpoligami tidak perlu untuk mendapat keizinan si isteri, tetapi ianya lebih baik seandainya si suami itu memaklumkan kepada isterinya bahawa dia ingin mendirikan rumah tangga lagi. Okey, di sini seandainya si suami memaklumkan bahawa dia ingin berpoligami, ingin memadukan isterinya, maka di sini ia akan menjaga kerukunan serta keutuhan rumah tangga, kerana ianya tidak seandainya si isteri itu mengetahui apa yang suaminya inginkan, maka dia akan lebih bertoleransi, dia akan lebih berfikir jauh kerana dia telah dimaklumkan. Jadi dia tidak akan sewenang-wenangnya menyerang si isteri kepada suaminya itu. Okey, selain itu, si isteri yang dimadukan itu, sekiranya dia redha akan keinginan suaminya, menunjukkan bahawa dia sangat taat kepada suaminya, dia sangat menitik beratkan kebahagiaan si suami. Kerana di sini mengatakan bahawa kerana pada asalnya berpoligami ini adalah bertujuan yang sangat baik, di mana si suami yang berpoligami ini mereka berpoligami untuk menjaga keamanan si wanita yang tidak berumah tangga. Pada dasarnya hukum berpoligami ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Sekiranya kita umat Islam mengatakan bahawa si suami perlu mendapatkan keizinan si isteri untuk berpoligami, maka ianya salah dan ianya melanggar perundangan Islam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan Maha besar, dan lagi mengetahui akan segala rahsia serta hikmahnya berpoligami, dan hukumnya telah pun diturunkan.
Okey. Bagi si isteri yang meredai akan apa yang suaminya inginkan, maka syurgalah ganjarannya. Allah juga sangat meredai akan dirinya. Okey. Akan saya kupaskan poin yang seterusnya, di mana mengatakan bahawa si suami perlu mendapat keizinan mahkamah untuk berpoligami di Malaysia. Okey. Pada dasarnya, jika kita mengatakan bahawa si suami perlu mendapat keizinan mahkamah untuk berpoligami, maka kita perlu mendapatkan keizinan manusia untuk berpoligami. Sedangkan pada asalnya hukum berpoligami sudah dinyatakan di dalam Al-Quran yang ditentukan oleh Allah bahawa berpoligami itu dibolehkan seandainya si suami itu mempunyai dan memenuhi syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekiranya keizinan mahkamah diwajibkan, ini telah menunjukkan bahawa syariat Islam itu belum lagi syumul. Syumul di sini menyatakan bahawa syariat Islam itu belum lagi sempurna, kerana ianya perlu ditokoh tambah dengan undang-undang manusia secara tak langsung boleh memperlekehkan undang-undang Allah yang maha besar lagi maha agung. Ini juga merupakan satu bid'ah yang menyusahkan perkara yang halal dan memudahkan perkara yang haram. Okey, di sini apa yang saya boleh katakan adalah seandainya kita memerlukan keizinan mahkamah tetapi hakim tidak membenarkan si suami untuk berpoligami, maka ia telah menyekat kepada jalan untuk perkara yang halal dan membuka ruang untuk perkara yang haram. Okey, Islam itu sebenarnya telah sempurna lagi lengkap. Sekiranya berlaku kepincangan dalam pelaku poligami, bolehlah mereka dihukum seadilnya menurut apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran. Hal ini juga menjadikan seseorang itu kafir ataupun syirik yang dilakukan oleh manusia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi keizinan yang mutlak di dalam Al-Quran, di mana manusia lebih takut akan hukum manusia dari hukum Allah. Okey, jadi walaupun tidak mendapat keizinan mahkamah, jika lelaki itu bernikah di luar Malaysia dengan cukup syarat-syaratnya, seperti di Thailand, di Indonesia dan lain-lainnya, pernikahan mereka adalah tetap sah mengikut syarat. Keturunan mereka juga, seandainya daripada perkahwinan mereka itu melahirkan zuriat, maka zuriat mereka itu adalah halal dan anaknya adalah sah taraf. Oleh itu, tidak sepatutnya anak yang dilahirkan melalui perkahwinan yang kedua atau ketiga, sama ada keempat, itu adalah tidak sepatutnya dianaktirikan dalam negara seperti bagaimana yang berlakunya dewasa ini di Malaysia. Okey, seterusnya adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan kaum lelaki, kaum Adam yang berpoligami. Jadi ada segelintir masyarakat Islam yang mengatakan bahawa lelaki ini berpoligami adalah menurut nafsu. Salah. Mereka tidak menurut nafsu. Mungkin segelintirnya adalah begitu, tetapi mindset mereka itu adalah salah, kerana pada dasarnya Rasulullah SAW itu sendiri berpoligami, tetapi Rasulullah SAW itu berpoligami setelah baginda mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai hikmah, rahsia serta kelebihannya yang tersendiri. Seumpamanya baginda bernikah dengan janda-janda adalah untuk menyelamatkan maruah si janda serta akidah, juga membantu dan melindungi si janda daripada fitnah. Juga daripada baginda berkahwin lain, baginda juga boleh berdakwah serta mengeratkan lagi silaturahim serta kepentingan politik. Juga baginda SAW juga bernikah dengan si gadis remaja, iaitu Siti Aisyah radhiyallahu an, adalah kerana untuk dijadikan contoh kepada umat zaman kini, umat akhir zaman, agar menyelamatkan si gadis remaja daripada melakukan maksiat, penzinaan, pelacuran dan lain-lain lagi seperti yang berlaku sekarang.
Okey, ini mengatakan bahawa remaja kini Rasulullah SAW telah pandang begitu jauh sehingga dia sangat memikirkan umat-umatnya yang kini. Jadi baginda berkahwin dengan Siti Aisyah adalah untuk memberi contoh kepada kita, kepada si lelaki untuk untuk menjaga kehormatan para gadis, kerana pada zaman kini remaja sangatlah terbuka. Mereka mudah untuk melakukan kemurkaan. Jadi dengan berkahwin, sama ada si suami itu lebih tua atau bagaimana, jika dia berkahwin dengan si gadis, ia telah menutup kepada pintu kemaksiatan. Okey. Baginda juga mempunyai hikmah dan rahsia sebab dan kelebihannya yang tersendiri. Ada juga yang mengatakan bahawa lelaki berkahwin mengikut nafsu. Perlu diingatkan, setiap yang ingin bernikah itu mempunyai nafsu serta kecintaan terhadap pasangan mereka. Jika lelaki itu tiada nafsu, jadi bagaimana mereka hendak bernikah? Yang penting ialah nafsu itu perlu dijinakkan mengikut syariat Islam dan disalurkan ke jalan yang halal untuk mengelakkan fitnah serta kemaksiatan. Seperti yang saya katakan tadi, seandainya mereka bernafsu tetapi mereka tidak memilih untuk menghalalkan, maka mereka akan membuka kepada pintu kemaksiatan. Seterusnya, poligami itu adalah dosa besar yang perlu ditentang habis-habisan. Terdapat individu-individu atau kumpulan tertentu seperti sisters in Islam yang menganggap seolah-olah poligami itu adalah satu dosa besar yang perlu ditentang habis-habisan. Sayugia lagi diingatkan kepada semua, terutama kepada kaum wanita, agar jangan menentang hukum Allah SWT yang telah disyariatkan. Kerana Allah SWT adalah pencipta segala-galanya dan mengetahui akan segala hikmahnya apabila sesuatu hukum itu diturunkan. Maksud surah Al-Ma'idah ayat 47. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah kafir, munafik atau fasik. Tetapi siapa yang redha, mereka akan mencapai kejayaan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya, Majlis Agama Islam Johor telah mengeluarkan fatwa bahawa mana-mana wanita Muslim yang menentang poligami telah melakukan dosa besar dan harus bertaubat kerana ia boleh jatuh hukum murtad. Oleh itu, berhati-hatilah untuk menolak hukum poligami kerana akidah anda boleh gugur. Jika kita menolak satu huruf daripada ayat Al-Quran sekalipun, sudah cukup untuk menggugurkan akidah. Demikian pula jika menolak hukum Allah SWT. Suami mendapat madu, isteri mendapat hempedu. Ini juga adalah merupakan tanggapan yang tidak berasas sama sekali kerana poligami adalah satu bentuk penyelesaian dan pembelaan untuk kaum wanita juga serta boleh menjauhkan mereka dari azab api neraka. Lihatlah berapa ramai andartu atau anak dara tua di Malaysia hidup segan mati tak mahu disebabkan salah faham masyarakat terhadap kebaikan dan hikmah berpoligami. Lebih baik andartu itu menjadi isteri kedua, tiga atau empat daripada mereka menjadi perempuan simpanan, GRO atau pelacur. Juga, lelaki yang berpoligami, mereka bernikah dengan wanita, bukan dengan lelaki. Jadi segala manfaat dan kebahagiaan rumah tangga dapat dikecapi bersama, termasuk isteri yang pertama dan sebagainya. Oleh itu, poligami tidak pernah menimbulkan masalah atau menzalimi kaum wanita, bahkan membantu dan menyelesaikan permasalahan wanita, terutama dari segi keselamatan, perlindungan dan kesejahteraan dari terjerumus ke lembah maksiat dan hina. Permasalahan poligami adalah berpunca dari pelakunya yang kurang atau tidak bertanggungjawab, tetapi bukan kerana poligami itu sendiri. Pendek kata, kes-kes poligami yang sering ditambahkan dengan segala macam keburukan dan masalah hanyalah digembar-gemburkan oleh pihak-pihak tertentu yang anti-Islam, termasuk dari umat Islam sendiri. Sebaliknya, masalah rumah tangga sebenarnya lebih banyak juga wujud di kalangan perkahwinan monogami berbanding dengan poligami. Selepas itu, kahwin sahaja ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkara ini juga merupakan tomahan pihak tertentu untuk menyerang keindahan dan kelebihan serta kehebatan poligami yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang mengikut sunnahku akan masuk syurga bersama-samaku." Rasulullah SAW tidak pernah menekankan sunnah tertentu yang perlu diikuti. Yang penting ialah walaupun satu sunnah dihidupkan di akhir zaman ini, ganjarannya ialah seolah-olah kita mendapat 100 pahala mati syahid. Juga, walaupun satu sunnah yang disukai dapat dihidupkan, ganjaran adalah amat besar serta kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Akhir sekali, cuma orang kaya-kaya sahaja yang layak berpoligami. Tanggapan ini juga merupakan satu pendapat yang tidak benar sama sekali, kerana Rasulullah SAW sendiri pun adalah orang miskin, tapi baginda SAW boleh dan mampu beristeri 11 orang. Ini adalah kerana baginda yakin bahawa rezeki itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan melalui pernikahan juga rezeki itu akan bertambah lagi berkat. Seperti jika rezeki berdua jadi bertiga, rezeki bertiga jadi berempat, dan seterusnya. Bahkan bermisyar pun digalakkan, seperti mana baginda bersama dengan Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Apa-apa pun alasan yang diberikan, poligami itu tetap menjaga kesucian keturunan daripada menghasilkan anak atau keturunan yang haram, serta dapat mengelakkan penzinaan dan kemaksiatan dan lain-lain. Itulah antara hikmah poligami yang terbesar yang tidak dapat dipertikaikan.